Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak tengok modul kecemerlangan kertas 2, perbincangan soalan nombor 9, 10 dan 11 bagi soalan fizik tingkatan 4 ya. Okey, yang pertama kita tengok rajah 91 itu graf hal laju melawan masa bagi bas A dan bas B yang membuat perjalanan daripada Kuala Lumpur ke Butterworth ya. Kedua bas bertolak pada masa yang sama ya. Jadi yang pertama ditanya apakah maksud hal laju? Ya, kita tahu hal laju adalah kadar perubahan sesaran ataupun sesaran dibagi dengan masa. Kamu boleh tulis dalam bentuk perkataan ya. Jadi berdasarkan rajah 9.1 bandingkan hal laju bas A dan bas B dalam 1 jam yang pertama. Okay, 1 jam yang pertama yang ni lah ya, kita nampaklah bas A dengan bas B ni dia tak sama dari segi kelajuan. Macam mana kita tahu? Kita tengok kecerunan bas A dan bas B ya. Nampak jelas bas A ya lebih tinggi dari segi kecerunan dia berbanding bas B. Jadi dah tentulah hal laju dia juga lebih tinggi ya. Jadi soalan kat sini dia nak dari segi kecerunan graf, luas di bawah graf serta hubungan antara hal laju dan pecutan serta jenis gerakan dia bagi 2 jam terakhir ya. 2 jam terakhir kita boleh tengoklah ya pada graf ini ya. So jawapan dia hal laju bas A ya kita nampak jelas lebih tinggi daripada bas B ya sebab dia punya kecerunan ni kelas ya. Jadi kamu tak boleh kata hal laju lebih cepat ya. Hal laju lebih cepat tidak diterimalah. Anda boleh tengok permarkahan kat sini. Okey, yang kedua kita nyatakan pula markah dia dari segi kecerunan. Kecerunan bas A lebih tinggi daripada bas B ya. Boleh nampak kat sini satu markah. Begitu juga luas ya. Luas di bawah graf bagi A lebih tinggi daripada B ya. Dan dari segi hubungan dia pula ya, lebih tinggi hal laju maka lebih tinggilah pecutan ataupun kita boleh kata hal laju berkadar terus dengan pecutan ya, ataupun kamu nak kata semakin tinggi hal laju semakin tinggilah pecutan dia. Itu hubungan dia lah ya. Markah yang keempat dan 2 jam yang terakhir kita boleh nampak kedua-duanya telah berada dalam keadaan hal laju mala ya, hal laju mala ataupun kita boleh tulis pecutan sifar. So kesemuanya adalah 5 markah ya untuk soalan 92 ni ya. Seterusnya kita tengok rajah 9.2 di bawah menunjukkan graf sesaran masa bagi satu perjalanan kereta bersama penumpang. Okay, berdasarkan graf jelaskan gerakan kereta sepanjang perjalanan dan berapakah jumlah sesaran yang dilalui ya. Daripada kosong hinggalah dicapai sesaran 120 km. And then dia berehat, kita boleh nampak 3 hingga 5 jam ni. And then dia patah balik ya. Kalau kita tengok ya 3 jam yang seterusnya ya. Jadi kita kena cerita keseluruhan lah daripada awal kosong hinggalah dia berpatah balik selama 8 jam. Tapi kamu kena ikut garisan ni lah. Ya, kosong hingga 3 pertama apa ya. 3 hingga 5 ni apa ya. Dan 5 hingga 8 ni apa perjalanan dia ya. Semuanya 4 markah lah ya. Jadi 0 hingga 3 jam yang pertama dia berada dalam keadaan hal laju mala ya. Sebab ni graf sesaran melawan masa. Tadi graf hal laju melawan masa. Jadi graf sesaran lawan masa kalau graf dia lurus macam ni bermula pada asalan kita kata hal laju dia mala ataupun pecutan dia sifar, 1 markah. Okey, 3 hingga 5 jam yang seterusnya dia berada dalam keadaan pegun, tidak bergerak. Tiada hal laju kosong. Hal laju sifar ya. Dia berada dalam keadaan pegun. Itu semua boleh diterima. Okey. Nah, nampak di sini ya dia punya skema jawapan dia ya. Dan 5 hingga 7 5 hingga 8 ya, maaf ya, bukan 5 hingga 7, 5 hingga 8 jam yang seterusnya iaitu 3 jam terakhir dia berada pada hal laju mala pada arah bertentangan. Maknanya dia patah balik ya. Jadi kita nyatakan dia hal laju mala pada arah bertentangan. Jadi jumlah sesaran dia daripada awal hinggalah dia patah balik adalah 0. Sebab dia pergi 120, dia patah balik pun 120. Maka jumlah sesaran dia sesaran mementingkan arah ya. Pergi 120, patah balik pun 120 ya. Ni dia pergi 120, betul dia berehat sekejap dan dia patah balik 120. Maka nilai sesaran dia adalah sifar ya. Okey, seterusnya kita tengok bahagian C ya. Rajah 9.3 menunjukkan sebuah basikal biasa
anda dikenaki memberi beberapa cadangan untuk membolehkan seseorang menunggang basikal itu pada laju yang lebih tinggi dengan selamat. Menggunakan pengetahuan anda tentang daya dan gerakan serta sifat-sifat bahan, terangkan cadangan berdasarkan aspek yang diberilah, iaitu jisim basikal, jenis bahan bagi badan basikal, tayar serta pakaian ataupun kelengkapan penumpang. Semuanya 10 markah. Kita tengok kat sini dibagi 4 item. 4 item bermaksud ada satu yang kita akan bagi lebih daripada satu ciri dan sebab. Sebab dia markah dia 10, mesti 5 ciri, 5 penerangan dia. Jadi kamu boleh ambil mana-mana satu bahagian ni untuk ditambahkan maklumat dia. Ni kalau dia bagi maklumat lah. Kalau tak bagi maklumat, kita boleh buat berdasarkan aspek ni juga dengan pengetahuan yang kamu sedia ada berdasarkan konsep-konsep fizik. Okey. Okey, cadangannya ialah yang pertama jisim dia. Jisim dia adalah kecil, Jadi jisim kecil untuk apa? Untuk menambahkan pecutan. Ini markah kedua lah. M1 markah 1, M2 markah 2. Okey, yang kedua, ciri dia, markah ketiga, ketupatan bahan rendah. Okey, penerangan dia supaya dia ringan. Okey. Yang ketiga, ciri dia kelebaran tayar tu kecil. Tujuan dia untuk meningkatkan cengkaman ataupun menambahkan tekanan. Ini markah ke-6. Okey, yang ketujuh, pakaian dia ketat. Pakaian ketat semua kita tahu untuk mengurangkan rintangan udara. Markah yang ke-8. Okey, ciri yang kelima, memakai sarung tangan ataupun glove. Bahasa Inggeris dia glove lah. Bahasa Melayu sarung tangan. Supaya kita pegang handle tu tidak terlepas. Dia kata meningkatkan cengkaman handle ataupun pemegang tu lah. Pemegang pada basikal tu. Dan seterusnya kita boleh tambah lagi dekat pakaian, itu memakai topi keledar. Supaya dapat mengurangkan daya impan yang bertindak ke atas kepala sekiranya berlaku kemalangan. Sebab topi keledar dapat melindungi kepala lah. Jadi kalau nampak kat sini, diberi ciri-ciri dia ada 6. Dan penerangan dia 6 lah. So, maka hanya diberi untuk 10 yang betul. 5 ciri, penerangan yang betul 5 lagi. Jadi, tulis lebih tak apa, jangan kamu tulis kurang untuk ciri-ciri bagi pengubahsuaian yang melibatkan basikal. Jadi, memang kamu boleh tulis lebih lah. Mungkin tadi kita nampak dekat pakaian dan kelengkapan pemegang ni, kita boleh tulis lebih. Boleh juga yang bahagian lain lah. Tapi pastikan semua ciri ni ada dalam penerangan kamu. Okay, seterusnya kita nak tengok soalan nombor 10. Jadi rajah 10.1 dia pukul bola secara perlahan. 10.2 dia pukul bola dengan had laju yang tinggi. Okey, apakah maksud had laju? So, maksud had laju ialah kadar perubahan sasaran. Ataupun sasaran dibagi dengan masa. Kalau kita sebut kadar, kita tak perlu sebut masa lah. Sebab kadar itu adalah masa. Okey, bandingkan pula rajah 10.1 dan 10.2 dari segi jisim bola, had laju kayu pemukul dan daya dikenakan. So, jisim bola dia adalah samalah. Kedua-dua bola. Okey, had laju kayu pemukul, dia dah nyata tadi. Yang A ni perlahan, yang 10.1 ni perlahan, 10.2 ni lebih laju. Jadi, dah tentulah had laju untuk 10.2 lebih tinggi daripada 10.1. Begitu juga dengan daya lah. Daya 10.2 lebih tinggi daripada 10.1. Kat sini saja kamu dapat 3 markah. Okay, seterusnya, nyatakan hubungan antara had laju bola tersebut dengan momentum. So, hubungan dia semakin bertambah had laju bola, semakin bertambah momentum. Dia berkadar terus. Nak nyatakan berkadar terus pun boleh. Dan seterusnya, hubungan antara perubahan momentum dengan impuls, semakin bertambah perubahan momentum, semakin bertambah impuls. Juga dia berkadar terus. So, keseluruhan markah untuk B2 ni, B1 3 markah, B2 1 markah, B3 1 markah. So, total kat sini 5 lah. Campur yang A tadi dah 6. Okay, seterusnya C, rajah menunjukkan seorang budak perempuan memakai topi keledar dan pek keselamatan semasa bermain papan selaju. Dia pakai topi keledar kat kepala dia dengan pek keselamatan di siku dan kedua-dua lutut dia. Terangkan mengapa budak perempuan tersebut memakai topi keledar dan pek keselamatan. Okay, tujuan dia dah tentulah untuk keselamatan dan mengelakkan
ataupun mengurangkan kecederaan, ya. Jadi kita tahu, kita nyatakanlah tentang pad keselamatan tu dibuat pada bahan yang lembut ataupun dilapisi span di bahagian dalam satu markah, ya. Tujuan dia untuk memanjangkan masa impak, ya. Dan yang ketiga, tentulah kalau dah masa panjang, daya impak dia akan jadi rendah dan ini akan menyebabkan kecederaan tu jadi rendah ataupun tiada kecederaan apabila berlaku sesuatu kemalangan ataupun apabila dia jatuh, ya. Okey, 4 markah lah di sini, ya, kita terangkan dari segi ciri-ciri keselamatan, ya. Pastikan anda tulis 4 lah sebab markah dia 4, ya. Lebih tak apalah, jangan kurang, ya. Okey, soalan yang terakhir yang untuk nombor 10 ialah D, tentang seorang lelaki melompat daripada sebuah bangunan ke atas beg angin keselamatan. Sebagai pegawai keselamatan, kita diberi tugas untuk mereka bentuk satu beg angin itulah, ya, untuk menyelamatkan orang sekiranya berlaku kebakaran di bangunan tersebut. Rekaan anda berpandukan dari segi bahan yang digunakan, saiz dan lain-lain. Dia bagi 2 ciri je, yang lain tu kamu kena cari sendiri. Okey, ini adalah soalan kamu mereka cipta, ya. Macam mana kamu nak reka cipta bahan untuk beg, ya, ataupun tilam keselamatan tersebutlah, ya. Okey. Kita tengok dia punya skema dia. Okey, antaranya kita boleh buat, ya, bahan-bahan kita gunakan adalah lembut, ya, ataupun kita guna span ataupun bahan kenyal. Tujuan dia untuk mengelakkan kecederaan. Okey, satu markah. Okey, ciri yang kedua, bahan tu dibuat pada bahan kuat, ya. Beg ataupun tilam tu bahan yang kuat supaya dapat menahan kesan kerosakan, dia tahan lama, tidak mudah pecah dan rosak. Yang ketiga, saiz dia besar, ya. Kenapa nak besar? Sebab dapat meliputi kawasan yang luas untuk orang terjun lah, ya. Orang terjun ni dia tak kira sebab daya graviti yang tarik, ya, boleh dia tersasar ke tepi dan sebagainya, ya. Jadi ini dapat mengurangkan risiko orang tu daripada lepas daripada tilam yang dia nak landing tu lah, ya. Okey, markah yang seterusnya, markah yang dah ketujuh, ya. Ciri yang keempat iaitu tebal. Jadi dapat memanjangkan masa impak iaitu mengurangkan daya impak. Markah yang ke-8 dia punya penerangan. Okey, markah yang ciri yang kelima, markah yang ke-9 dah, ya. Menggunakan warna yang terang supaya senang mudah dilihat lah, ya. Senang mudah dilihat sebab dia berada tinggi, jauh. Jadi kalau warna gelap-gelap mungkin dia tak perasan dan sebagainya, ya. Dan yang terakhir di sini ialah ringan ataupun kita boleh tulis berketumpatan rendah supaya dia senang dibawa, ya. Dia portable, ya, mudah alih, ya, dan sebagainya. So di sini cikgu beri 6 ciri, 6 penerangan, ya. Maknanya ada, tapi markah diambil hanyalah 10 saja, ya. 5 ciri, 5 penerangan yang terbaik. Kalau semua betul, dia tetap ambil 10 markah, ya. So ini adalah bagaimana kita merancang untuk menghasilkan tilam ataupun beg keselamatan, ya. Okey, kita pergi pada soalan yang terakhir, itu soalan 11. Sajah menunjukkan sebuah pesawat yang bergerak di udara. Okey, sebuah kapal terbang bergerak ke hadapan kerana disebabkan prinsip keabadian momentum. Okey, nyatakan prinsip keabadian momentum, ya. Okey, prinsip keabadian momentum menyatakan jumlah momentum linear bagi satu sistem tertutup adalah malar. Okey, itu satu kamu boleh jawab. Satu lagi kamu boleh nyatakan prinsip dia, jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran jika tiada daya luar yang bertindak ke atas sistem itu. Jadi mana-mana boleh diterima sebagai prinsip keabadian momentum, ya. Ini menguji ingatan kamulah tentang prinsip keabadian momentum, ya. Okey, kita nak pula soalan yang seterusnya tentang prinsip keabadian momentum, bagaimana jet engine ini beroperasi. Ada 4 markah prinsip kerja di sini, ya. Jadi di sini nak menguji kefahaman kamu bagaimana operasi jet engine berdasarkan konsep prinsip keabadian momentum. Jadi 4 markah, 4 ciri lah, ya. Sekurang-kurangnya, ya, minimum kamu kena tulis, ya. Tulis lebih tak ada masalah lah. Okey, yang pertama kita tahu jet ni dia beroperasi di sekitar udara kita, atmosfera kita, ya, bukan di angkasa. Maka dia akan sedut udara di luar lah, ya. Udara disedut masuk dan dimampatkan menjadi sangat panas. Disedut daripada
bahagian melalui kipas dia ya, udara sedut masuk dan dia mampat supaya dia sangat panas, 1 markah. And then dicampurkan dan dibakar dengan bahan api yang dipancut melalui pemancut bahan api. Okey, dia bakarlah sebab dia ada bahan api dalam dia. Okey, and then dia akan pancutkan bahan api itulah ya dengan kelajuan dan tekanan yang tinggi ya. Jadi nombor 3, gas yang panas tu dilepaskan dengan kelajuan tinggi daripada exhaust menghasilkan letupan gas yang besar ya, iaitu momentum di bahagian belakang yang sangat besar, 1 markah. Okey, mengikut prinsip keabadian momentum, kita tahu dalam masa yang sama dia akan menghasilkan satu lagi momentum yang bertentangan arah, iaitu yang berlawanan arah dengan yang tadilah. Kalau tadi dilepaskan gas yang panas di bahagian belakang dengan momentum yang tinggi, maka mengikut prinsip keabadian momentum dia akan menghasilkan satu lagi momentum yang bertentangan di bahagian hadapan untuk dia bergerak ke hadapan lah. Ya, jadi ini adalah keadaan bagaimana jet itu bergerak ke hadapan. Ini adalah markah yang keempat. Jadi kamu boleh cerita gitulah ya. So berbeza dengan roket. Roket dia terbang di angkasa. Dia perlu bawa bekalan udara dia sendiri dalam bentuk cecair ya. Tapi yang lain dari segi percampuran, dari segi prinsip keabadian momentum sama saja. Cuma jet dia sedut udara di luar, roket dia akan ambil dia menggunakan udara dan bahan api yang dibawa sendiri ya. Cara kerja yang lain sama je lah ya, hampir sama sahaja. So 4 markah ya. Okay, seterusnya dia ada bagi 4 spesifikasi enjin jet seperti dalam jadual sebelah ya. Kapal terbang untuk berfungsi dengan lebih cekap. Terangkan kesesuaian setiap aspek dan tentukan reka bentuk manakah yang paling sesuai. So ada 4 sini, P, Q, R dan S ya. Untuk anda pilih pada akhir sekali, jangan pilih awal ya. Untuk soalan membuat keputusan, membuat pilihan ni, kamu kena tengok ciri-ciri dia. Di markah dia 10, maknanya kamu kena ambil 4 ciri, 4 penerangan dia dan pilihan dia serta pengulangan ciri ya. Itu semua 10 markah. Semuanya ada kat situ. Ya, kamu nak gunakan udara masuk tu bukaan dia besar ke kecil ya, bilah gunakan jenis apa ya, kebuk pembakaran tu besar ke kecil ya. Dan gas yang nak keluar tu melalui bukaan besar ke kecil. So ada 4 ciri kat situlah ya yang kamu boleh tengok ya. So setelah kamu melihat ciri-ciri yang ada, maka kita boleh tulis jawapan dia dalam bentuk jadual ya. Yang pertama kita ambil udara yang nak masuk tu ya, yang dia nak sedut tu kan. So udara yang nak sedut tu kalau kita tengok balik ya, kita pilihlah bukaan yang kita mestilah nak bukaan yang besar ya. Kenapa? Sebab kita nak udara banyak masuk ke dalam kebuk pembakaran. Okey, ini dah 2 markah. Satu ciri, satu penerangan. Okey, yang kedua gunalah bilah titanium. Banding besi lebih baik titanium ya. Sebab titanium adalah bahan campuran ya. Dia dah jadi alloy ya. Dia lebih kuat dan tidak mudah berkarat ya. Okey, markah ciri yang ketiga ya, kebuk pembakaran tu besar. Bila besar banyak dia boleh bakar. Banyak pembakaran api berlaku yang menghasilkan lebih banyak gas exhaust. Lebih banyak pembakaran, lebih banyak gas exhaust yang nak dihasilkan untuk menghasilkan momentum yang besar. So di sini markah dia dah 6 dah ya. Okey, gas exhaust melalui bukaan yang kecil bukan besar ya. Kenapa? Sebab kita nak dia laju. Di sini penting dia ya. Kita nak dia keluar tu melalui bukaan yang kecil ya. Ciri yang keempat supaya menambahkan hal laju gas exhaust. Jadi kita akan dapat menghasilkan momentum ke belakang yang besar ke belakang. Kita tahu prinsip keabadian momentum. Bila dia ada satu momentum besar ke belakang, dia akan menghasilkan momentum yang sama berlawanan arah ke depan untuk dia bergerak. Ya. Okey, pilihan yang memenuhi keempat-empat ciri ini adalah pilihan S. Kerana, ini markah yang ke-9 ya, pilihan S ni. Yang ke-10, kerana udara masuk melalui bukaan yang besar, menggunakan bilah titanium, kebuk pembakaran yang besar dan gas exhaust melalui bukaan yang kecil. So semuanya 10 markah. Tapi yang ke-10 ni kamu jangan risau. Kalau kamu dah betul 4-4 ciri ni, automatik kamu dapat markah yang ke-10. Ya. Jadi bila kamu tulis ni untuk melengkapkan sajalah. Ya. Inilah 10 markah untuk soalan membuat pilihan. Ya. Bagi soalan yang terakhir untuk modul kecemerlangan kamu ini. Ya. Okey, sekarang kita tengok dia pergi soalan pengiraan ya. Sebuah pesawat udara mempunyai tujah ke depan.
1.0 kali 10 kuasa 6 Newton. Ini daya dia. Tujah sini ialah daya tujah dia. Jisim pesawat 4 kali 10 kuasa 5 kg. Macam mana kita cikgu tahu nilai ini adalah nilai daya? Sebab dia punya unit Newton. Jadi itu bermakna daya tujah, ya, daya tujah ke depan. Okey, soalan dia hitungkan pucutan pesawat udara itu, ya. So kita gunakan F sama dengan MA. Kita dah ada daya 1.0 kali 10 kuasa 6, jisim 4 kali 10 kuasa 5, dia nak A, pecutan, ya. So kita masuk sajalah dalam F sama MA, ya. Kita masukkan nilai 1 markah, iaitu penggantian nilai dalam rumus F sama MA. Bila kita kira, kita dapat 2.5 meter per saat negatif 2, ya. Markah yang kedua. So 2 markah lah untuk soalan C1 ini, ya. Okey, soalan yang kedua, dia nak pesawat udara itu mencapai kelajuan 85 meter per saat untuk membolehkannya berlepas. Hitungkan panjang minimum landasan yang diperlukan untuk pesawat udara ini. Okey, berapa panjang minimum dia, ya. Okey, yang ni kita kena gunakan persamaan, ya. Jadi hak laju awal dia, sebab dia mula daripada pegun, dia kosong. Jadi yang 85 ni adalah hak laju akhir dia. Okey, pecutan dia 2.5. Dia nak S, panjang landasan. So, persamaan yang dipilih lah yang ni lah, yang ada semua kriteria ni. Kita nak U, V, A, yang kita cari adalah S. So, V kuasa 2, U kuasa 2, tambah 2AS. Okey, V ni sebenarnya huruf kecil, ya. Ni typing error je. Okey, masukkan nilai, dapat 1 markah. Okey, bila kamu kira S, ya, dapat 1 markah lagi. Okey, dan yang terakhir, ya, markah jawapan dengan unit yang betul. Okey, sebenarnya kenapa dapat 3? Sebab pemilihan rumus ni. Rumus mana yang kamu pilih? Okey, maka kamu dapatlah 3 markah, ya.